Yang ketiga, kemudian dibawa pula hadis. Dia kata tidak ada hadis yang sahih tentang hukuman LGBT. Yang ni pada hakikat hadis ni tidak sahih. Bahkan kesemua hadis tentang hukum bunuh pelaku liwat kesemuanya tidak sahih. Yang ni sebab tu juga saya bawa balik kepada tuan-tuan bagaimana perlunya kita untuk menilai, untuk meneliti bagaimana penghujahan ulama. Kalau tuan-tuan tengok, selepas daripada Rasulullah melarang perkara ni, para sahabat, walaupun Rasulullah tak kenakan hukuman yang secara direct yang macam disebutkan, tetapi para sahabat bermula Abu Bakar, Sayyidina Ali, ada beberapa nama sahabat yang akan disebutkan nanti menunjukkan ataupun mengenakan hukuman yang keras terhadap golongan ni. Bahkan Al-Qaradawi mengatakan sebenarnya pada hakikatnya perkara ni adalah satu penyakit, yang sebab tu khulafa selepas daripada tu mengenakan hukuman yang agak keras kerana untuk menyekat daripada kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian sampai satu tahap yang ni dah terlalu dah terdesak sangat dah ni, saya rasa. Yang ni dah terlalu terdesak sampai dia kata Ibn Hazm sebenarnya seorang ulama gay pula dah. Ini bukan main-main ni tuan-tuan. Yang ni dia publish sama ada dalam Facebook ataupun Twitter. Kemudian kalau tak ada orang muda tangkap ataupun ada orang muda yang terpengaruh, dah terpengaruh pula dah. Rupanya ada ulama yang gay pula dah. Dah penat kita pula nak menjawab satu lagi. Yang ni dia pakai kalau tak silap kitab Al-Imam Ibn Hazm kalau tak silap saya terjemahkan dah, dan perkara ni pun saya dah jawab dah kan. Kalau tak silap dalam media sosial saya dah jawab dah. Berkenaan tentang bagaimana salah tafsir dia, kecintaan para sahabat. Kalau sekadar dia cinta, dia menyatakan rasa sayang daripada para sahabat ataupun pada kawan dia, perkara tu tak pelik pun. Even Rasulullah pernah ucapkan uhibbuka fillah pada Sayyidina Muaz, ya Muaz inni uhibbuka fillah faqul fi kulli dubur salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz sendiri Rasulullah pernah ucapkan rasa sayang. Rasulullah pernah cakap kepada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kat kau kerana Allah Ta'ala. Kalaulah lafaz sayang seseorang kepada seseorang dianggap gay, perkara tu tak betul pun, penghujahan sebegitu. Tapi memang susah sikit lah nak buat. Walaupun perkara tu sebenarnya sunnah untuk kita cakapkan kita sayang pada kawan kita. Kalau saya sayang Tuan Imam, saya cakap Tuan Imam saya sayang Tuan Imam, kan Tuan Imam rasa lain nak kata kan. Dah jadi lain macam. Memang lain sikit lah sekarang ni. Tapi dari aspek mana kita tak boleh pandang secara literal dia macam tu. Dia adalah seorang gay, hanya semata-mata kata-kata dia tadi. Jadi apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Hazm atas rasa sayang daripada para sahabat dia ataupun kawan-kawan dia, tak boleh kita nak hukumkan semudahnya begitu. Tetapi saya anggap perkara ni dah terlalu dah terdesak sangat nak mencari hujah ke, sehingga mereka boleh menyatakan sebenarnya ada ulama juga, Ibn Hazm secara spesifiknya dia katakan sebagai seorang ulama yang gay. Bahkan yang kemuncak dia kata khalifah sendiri ada yang bersikap begini macam tu. Yang ni kita dah penat jawab Tapi kalau saya pun tak sempat nak huraikan semua pada tuan-tuan sebab slide ni banyak dan isu dia pun banyak. Tapi perkara ni boleh dijawab dan kita ada jawapan dan kita boleh jelaskan pun. Bahkan sebenarnya penulisan tentang khulafak ni memang kena perhatikan betul-betul. Khulafak ni adalah jawatan politik sama macam hari ni. Bila jawatan politik, dia akan ada musuh politik dia. Maknanya Umawi akan ada musuh dengan Abbasi sebagai contoh, ataupun Abbasi mungkin tak disukai ataupun disukai oleh Syiah, ataupun tak disukai oleh Mu'tazilah, ataupun tak disukai oleh sebahagian-sebahagian orang. Isu politik akan menyebabkan penulisan sesuatu perkara ni akan cenderung kepada kehendak kita, betul tak? Maknanya kalau kita tak suka pada dia, mungkin kita akan tulis sesuatu perkara yang memburukkan dia. Jadi sebab tu dalam pengriwayatan sejarah Islam ni sendiri tadi, macam tu juga dengan pengriwayatan tentang sahabat dan sebagainya, kena teliti dulu tentang sumber dia. Mungkin ditulis oleh musuh dia yang tak gemar pada dia, lalu dilebih-lebihkan aspek penceritaan kejahatan dia dan sebagainya. Orang macam-macam panggil hari ni pun macam-macam gelaran, tuan-tuan boleh dengar. Saya malas nak sebut, tapi tuan-tuan tahu lah, gelaran-gelaran yang tak elok ni kan macam-macam akan keluar. Jadi tengah panas sekarang ni, Perdana Menteri ada tak ada ni, sekarang jadi macam-macam punya isu pula lagi. Tapi saya nak ceritanya macam tu. Khalifah ni pun sama juga. Kadang-kadang aspek pengriwayatan kena tengok betul-betul. Penghujahan dia ataupun daripada sumber dia kena perhatikan betul-betul. Bukan even kalau betul pun dia bukan menjadi satu hujah pun untuk dia membolehkan LGBT. Betul tak? Maknanya para khulafah mungkin ini kemuncak lah. Kalau betul pun kisah tu sahih, kalau betul pun pada saya tak. Tetapi macam mana betul pun kejahatan seseorang tu bukan hujah untuk dia menghalalkan sesuatu yang haram.
Kalaupun khalifah tu melakukan perkara yang tak betul, melakukan dosa, bukan hujah untuk kita mengatakan oh khalifah lu buat, takkan kita boleh buat. Bukan itu rujukan kita. Rujukan kita adalah Quran dan hadis tu sendiri. Maknanya tak menjadi hujah pun kalau betul pun khalifah ni ini hanyalah sekadar untuk memburukkan khulafa sahaja, ataupun memburukkan para ulama sahaja penulisan sebegini sebenarnya, tuan-tuan. Jadi saya ambil 4 aspek macam mana diorang guna penghujahan. Diorang boleh guna balik ayat Quran untuk membolehkan LGBT itu tadi. Diorang boleh guna pula penafsiran balik, katakan Nabi Lut tak larang LGBT. Diorang boleh guna ataupun meragukan hadis. Dia kata tidak ada hadis yang menunjukkan sebenarnya LGBT ni dilarang ataupun dihukum oleh Rasulullah. Bahkan dia memburukkan para ulama dan khulafa tu sendiri. Tuan-tuan tengok begini.